Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran ya arhamar rahimin. Okey, terima kasih kepada yang sudi dengar pada forum perdana iOS pada hari ini. Okey, tak kenal maka tak cerita. So saya perkenalkan diri saya sebagai moderator anda pada forum kali ini ialah saya Muhammad Taufik bin Mahidin sebagai ahli majlis fatwa negeri Perak Darul Rizwan. Okey, saya tidak keseorangan pada hari ini. So saya ada 3 orang panel, semuanya adalah wanita dan berautoriti yang sangat hebatlah pada hari ini. Okey. Panel pertama kita adalah Puan Nur Izzati binti Nazri sebagai Ketua Jabatan Agama Islam Kuala Kangsar Perak. Apa khabar Puan Nur Izzati? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah, saya sihat. Okey, panel kedua pada hari ini adalah Dr. Nur Atira binti Ismail sebagai pensyarah Istiadat Antarabangsa Malaysia Kompak. Bagaimana Doktor? Apa khabar Doktor? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Okey, panel terakhir kita yang ketiga adalah yang berbahagia Dr. Nur Fatihah binti Hanafi sebagai pensyarah kanan Universiti Kebangsaan Malaysia di Bangi, Selangor. So, apa khabar Dr. Fatihah? Alhamdulillah baik, sihat. Alhamdulillah. Okey, kita mulakan dengan tajuk kita pada forum pada hari ini adalah keruntuhan akidah pada masa kini. Okey, saya ingin bertanyalah kepada panel pertama kita iaitu apakah definisi akidah, sebab bagaimana apa definisi ataupun pengenalan bagi akidah pada masa kini lah. So bagaimana, boleh tak cerita panel pertama? Okey, terima kasih kepada moderator atas soalan yang telah diajukan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Seperti mana kita tahu, perkataan akidah ni dalam bahasa Melayu merupakan perkataan pinjaman daripada bahasa Arab. Yang mana di dalam bahasa Arab perkataan akidah adalah kata terbitan daripada aqdah yang bermaksud ikatan, simpulan tali atau simpulan tali yang kuat. Akidah juga dari sudut istilah ialah perkara-perkara yang dibenarkan oleh jiwa melahirkan ketenangan di dalam hati tanpa ada rasa syak dan ragu. Akidah juga ditakdirkan sebagai kepercayaan yang pasti dan muktamad, tidak bercampur dengan sebarang syak atau ragu di dalam hati seseorang. Berdasarkan takrifan ini dapat disimpulkan bahawa akidah ni salah satu keyakinan terhadap sesuatu perkara yang dipegang dengan kuat tanpa ada keraguan. Okay, daripada definisi-definisi ini juga kita dapat ketahui bahawa akidah ni tak semestinya merangkumi akidah yang benar. Maksudnya dekat sini akidah ni boleh jadi ke arah kebaikan, boleh juga jadi ke arah keburukan. Okay, akidah ni dia merangkumi kepercayaan dan pegangan terhadap sesuatu perkara sama ada perkara itu benar ataupun salah. Akidah yang benar adalah akidah yang dibawa, pegangan yang dibawa oleh semua rasul bermula daripada Nabi Adam alaihissalam sehinggalah Nabi yang terakhir iaitu Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran Islam. Ini kerana semua perkara yang dibawa oleh mereka ni adalah merupakan wahyu daripada Allah SWT dan jauh daripada sebarang penyelewengan yang mana penambahan akal fikiran manusia yang lemah. Sebenarnya semua ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi ni adalah akidah yang sangat baik. Dasar akidahnya ialah mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain yang membezakan antara ajaran-ajaran yang semua ajaran-ajaran utusan Allah ini dari segi syariat sahaja. Di samping itu juga akidah Islam ni kepercayaan dan keyakinan serta keimanan terhadap Allah SWT dan Rasulnya.
Kat sini saya nak selitkan sedikit berkaitan dengan perkara yang mendorong salah laku akidah ni. Okey, antara perkara yang mendorong salah laku akidah iaitu masalah kurang mendalami ilmu-ilmu agama, yakni ilmu-ilmu Islam lah. Mereka yang kurang pengetahuan agama Islam ni untuk dipraktikkan dalam kehidupan sendiri atau kurang dididikkan Islam dari keluarga itu sendiri. Selain itu juga orang yang mendorong salah laku akidah ni berpunca dari tidak suka mendampingi ulama. Juga antara salah satu daripada perkara yang mendorong salah laku akidah. Hal ini berkemungkinan peningkatan pemodenan pada zaman sekarang yang lebih suka berdamping dengan rakan sebaya mereka itu sendiri dan beranggapan bahawa berdampingi dengan ulama ni adalah salah satu perkara yang ketinggalan zaman. Okey, di samping tu juga terpengaruh dengan budaya yang boleh merosakkan akhlak. Sebagai contoh kita ambil budaya barat yang sekarang semakin berlelasa di negara kita dan pada masa yang sama juga telah mempengaruhi anak-anak muda atau remaja ke arah yang boleh merosakkan akhlak mereka. Yang mana berkawan dengan orang yang rosak akhlak juga mampu mendorong salah laku akidah terhadap seseorang insan tu. Okay. Di samping tu juga sikap sekularisme ni, yakni pendirian yang menolak sosial manusia yang mula menular dalam kehidupan terutamanya bagi remaja. Namun perbuatannya seperti tidak tertonjol ataupun tidak nampak. Contohnya macam pelajar Islam, contoh kita ambil pelajar Islam lah, memakai seluar pendek ketika bersukan dan menyarung jersey sukan dengan lambang salib. Berlaku kat sini kita dah nampak berlakunya kerosakan iman juga antara kesan kerosakan akidah yang semakin berluasa pada umat Islam. Seterusnya kurang atau tiada keyakinan terhadap kewujudan dan kekuasaan Allah SWT. Kepercayaan dan keyakinan itu mestilah berada dalam keadaan yang cukup teguh. Bahkan ia tidak boleh menerima sebarang bentuk syak atau tidak mungkin digugatkan oleh sebarang kepercayaan lain. Sekian itu saja daripada saya sedikit sebanyak tentang perkara yang boleh mendorong kepada salah laku berkaitan salah laku akidah. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator panel pertama kita menjelaskan tentang definisi akidah. Okey, soalan yang kedua saya ingin tanya kepada panel yang kedua, iaitu apakah dalil tentang masalah ataupun keruntuhan akidah pada masa kini? Boleh tak doktor terangkan? Terima kasih saya ucapkan kepada moderator kita pada malam ini telah mengajukan soalan. Memandangkan keruntuhan akidah pada masa kini berluasa, saya mencungkil beberapa dalil yang berkaitan dengan akidah. Rasulullah SAW telah menjelaskan betapa pentingnya pengaruh persekitaran sosial terhadap proses pembentukan akhlak akidah kepribadian seseorang bagi memperhatikan dengan sesiapa kita berteman dalam kehidupan sehariannya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang bermaksud seseorang itu akan terpengaruh dengan temannya, maka hendaklah seseorang kamu itu memilih siapa yang harus dijadikan teman-teman. Berdasarkan daripada dalil tersebut, persekitaran adalah faktor utama dalam pembentukan akhlak seseorang. Dengan ini, manusia memerlukan sahabat yang sentiasa mendorong dan mendokong untuk melakukan perkara kebaikan dan menjauhi perkara kemungkaran. Jika kita bersahabat dengan
orang yang buruk akhlaknya, maka kita akan mendorong untuk melakukan perkara yang negatif. Islam menyuruh umatnya untuk memilih sahabat yang baik akan menghasilkan persekitaran yang harmoni dan baik. Seterusnya, Al-Quran menyuruh manusia melakukan sesuatu perkara yang baik dan akan menunjukkan tingkah laku yang baik. Seperti firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah ayat 2 yang bermaksud, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebaikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolongan pada melakukan dosa iaitu maksiat atau pencerobohan. Maksud ayat sebentar tadi, Islam menuntut untuk bertolong-tolongan, melakukan kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT serta meninggalkan kemungkaran. Bagi dirinya dalam persekitaran yang baik dan berpendidikan, lebih cenderung kepadanya ke arah kebaikan dan begitu juga sebaliknya. Jika sesiapa yang berada dalam suasana yang negatif, maka dirinya akan mempengaruhi jiwa dan jati diri seorang yang negatif. Tuntasnya, rakan sebaya mempengaruhi sifat seseorang. Firman Allah SWT dalam surah Al-Furqan ayat 28 hingga 29 yang bermaksud, alangkah celakanya aku, betapa baiknya kalau tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari peringatan iaitu Al-Quran ketika ia telah datang kepadaku, dan adalah syaitan itu teman yang berkhianat kepada manusia. Berdasarkan daripada ayat tadi, jenis rakan yang membawa kepada kerosakan. Janganlah kita mencari sahabat yang membawa kepada kehancuran dan kemaksiatan kepada Allah. Maka bertemanlah dengan orang-orang yang baik pekertinya dan jauh daripada kerosakan dan kebinasaan. Seterusnya, akidah pada masa kini perlu menekankan faktor pembelajaran sosial, iaitu pergaulan dengan orang yang soleh dan orang yang baik pekertinya. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang bermaksud, perumpamaan bersahabat dengan orang yang baik atau orang yang jahat itu seperti berkawan dengan orang yang membawa kewangian kasturi atau berkawan dengan seorang tukang besi. Pembawa wangian itu sama ada ia memberikannya kepadamu atau kamu membeli wangian tersebut darinya, ataupun paling tidak kamu akan mendapat menghidu wangian haruman tersebut. Manakala tukang besi pula sama ada ia membawa pakaian kamu atau kamu hanya akan membawa bau yang busuk darinya. Berdasarkan daripada dalil tersebut, jelaslah persekitaran yang baik sangat diperlukan bagi menghasilkan akhlak terpuji dan baik. Berdasarkan kepada faktor persekitaran boleh mempengaruhi kehidupan manusia. Tuntasnya, rakan sebaya mempengaruhi sifat tidak baik kepada diri seseorang. Firman Allah SWT dalam surah Az-Zuhruf ayat 67 bermaksud, pada hari itu bersahabat-sahabat karib sesetengah akan menjadi musuh kepada sesetengah yang lain, kecuali orang-orang yang bersahabat dengannya berdasarkan takwa, iaitu iman dan amal solehnya. Ayat tersebut menjelaskan hubungan terjalin ini jika salah hala tujunya sudah pasti membawa mereka kepada keruntuhan akhlak serta menunjukkan adab dan pergaulan yang tidak bermoral. Maka penghayatan kepada adab amatlah penting untuk menjamin hubungan persahabatan supaya lebih mesra, harmoni dan berkat. Kesimpulan yang dapat kita simpulkan berkenaan dalil-dalil yang telah dipercerahkan tadi, oleh itu pengaruh persekitaran sosial adalah faktor utama bagi melambangkan kepribadian seseorang dalam pembentukan akhlak. Kita seharusnya berkawan dengan orang yang baik pekertinya supaya mempengaruhi akhlak yang mulia
serta berlandaskan kepada syariat Islam. Sekian daripada saya. Okey, terima kasih kepada Dr. Nur Firas atas penjelasan yang dibuat oleh tadi. Okey, saya ingin tanya kepada panel yang ketiga, iaitu apakah cara mengatasi keruntuhan akidah pada masa ini? Boleh jelaskan tak, Doktor? Okay, baik. Terima kasih kepada moderator kita dan terima kasih juga kerana telah memberi kesempatan kepada saya untuk bersama-sama dalam forum ini. Berbalik kepada soalan yang ditujukan kepada saya, seperti mana yang kita sedia maklum, akidah ni merupakan tunggak keimanan kepada Allah SWT dan Rasulnya. Jadi akidah yang utuh ni bagi seseorang Muslim ialah yang melibatkan kepercayaan dengan rukun iman. Pada hari ini, ancaman ke atas akidah umat Islam ni semakin bertambah apabila dunia menjadi semakin terbuka melalui hubungan sosial yang meluas, kemajuan internet dan kemudahan maklumat. Oleh itu, pemikiran yang bercanggah dengan akidah ni, yang bercanggah dengan akidah meruntuhkan akidah umat Islam zaman sekarang ni. Jadi umat Islam ni dikelirukan dengan bahan-bahan yang telah diselewengkan dengan memanipulasikan nasyarak. Justru itu, pihak kerajaan perlulah mengambil langkah proaktif dengan mengumbalkan undang-undang yang khusus dalam menangani gejala ini. Jadi cara mengatasi beberapa cabaran akidah ini yang mana para ulama ni perlulah memfokuskan kepada persoalan-persoalan akidah yang penting dan bersifat usul. Manakala persoalan yang ranting dalam akidah atau persoalan yang melibatkan perkara ijtihadiyat sama ada dalam pentafsiran akidah atau dalam menghuraikan asas-asas akidah Islam, ia perlu diselesaikan secara ilmiah oleh para ulama. Jadi masyarakat awam ni tidak harus didedahkan dengan golongan masyarakat ni perlu didedahkan tentang persoalan-persoalan asas akidah dan bagaimana menghayati tuntutan rukun iman yang dipegangnya. Selain itu juga peranan ibu bapa yang mana perlulah menanam dan meneguhkan asas akidah dalam diri anak-anak muda zaman sekarang ni dengan menerapkan pengajian yang berasaskan agama dan pengajian yang berasaskan agama dari kecil lagi mengenai beriman kepada Allah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi perkara inilah pastinya dapat menghindarkan diri anak-anak atau remaja ni terjebak dalam gejala keruntuhan akidah. Seterusnya peranan dalam menyebarkan ajaran Islam yang mana ajaran Islam ni hendaklah sentiasa didedahkan kepada masyarakat menerusi pelbagai kaedah seperti media cetak, elektronik, ceramah, forum, seminar dan sebagainya. Jadi kerjasama dalam penguatkuasaan undang-undang secara bersepadu oleh semua pihak akan dapatlah membendung masalah akidah ni pada masa sekarang daripada menular dalam masyarakat. Ini sahaja daripada saya cara nak mengatasi akidah pada masa kini. Okey, saya nak sambung sedikit yang mana bagi pihak berwajib, penguasaan perlulah berterusan untuk mencegah konsep hiburan yang melalaikan. Ini berlaku dalam negara kita sebagai jemaah. Selain daripada memperkasakan akidah dan penguatkuasaan pihak berwajib, usaha untuk membendung gejala sosial, membendung akidah pada masa kini juga perlulah disertakan dengan kesedaran kepada masyarakat, yang mana masyarakat yang prihatin saling teguh meneguh mampu menjamin kehormanian terutamanya dari membangun negara dan membendung
budaya akidah zaman sekarang ni. Jika masyarakat bersikap prihatin, isu-isu gejala sosial mungkin tidak akan dan tidak mengambil tahu ni akan menyebabkan orang remaja-remaja ni boleh melakukan apa sahaja yang boleh menjatuhkan akidah mereka. Oleh itu, saya merayulah kepada seluruh masyarakat ni untuk berperanan menyokong usaha dalam mementeraskan akidah pada zaman sekarang ini. Dengan itu, ingatlah bahawa masyarakat Islam yang prihatin merupakan masyarakat yang bertamadun dan bernegara. Dengan mencegahnya akidah pada masa sekarang ni, kita boleh membangunlah negara kita ni lebih maju dan berasaskan agama. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada panel kita iaitu Dr. Nur Fatihah binti Hanafi atas penjelasan yang telah diterangkan seperti tadi. Okey, apa saya ingin bertanya kepada panel kita iaitu apakah pengajaran bagi tajuk kita pada hari ini? Boleh terangkan tak panel kita iaitu Puan Rizati? Okay. Antara pengajaran yang kita dapat kita praktikkan dalam kehidupan kita adalah yang mana kita haruslah sentiasa mendampingi para ulama supaya ajaran yang dipelajari itu bukanlah dari sumber yang tidak benar, yakin terhadap semua perkara yang kita lakukan seperti solat, zakat dan sebagainya. Kita juga boleh membantu golongan yang memerlukan bantuan seperti anak yatim dan orang miskin untuk memantapkan lagi akidah kita, dan kita juga perlu sentiasa bersyukur kepada atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu juga kita juga perlu menitik beratkan pengetahuan ilmu kita yang mana supaya akidah kita tidak terbatas ataupun rosak dengan semudah itu. Seterusnya, kita juga perlu sentiasa memelihara dan berhati-hati dalam tutur kata, amal perbuatan, tindak tanduk dan tingkah laku serta hati dan kepercayaan. Okay. Secara keseluruhannya, semua pihak mesti mengambil bahagian dalam mengatasi permasalahan kerosakan akidah umat Islam ini dari sekecil-kecil peranan yang boleh dilakukan secara individu sehinggalah usaha yang dilakukan tu secara berjemaah ataupun dikira berkumpulan. Akidah di dalam diri ni kita perlu dibajai, dijaga dan dipagar agar diri kita ni tidak terjerumus dalam lembah-lembah kehinaan maupun dikuasai oleh anasir-anasir luar yang sentiasa mencari jalan untuk menjatuhkan umat Islam. Sekian, itu saja yang dapat saya simpulkan sedikit berkaitan dengan keruntuhan akidah. Okey, terima kasih atas ulasan daripada Puan Rizati iaitu pengajaran dan sedikit ringkas adalah apa yang diterangkan oleh Puan Rizati. Okey, sebelum kita orang kita pada hari ini saya ingin simpul orang yang beriman iaitu ada orang bertakwalah dan semua orang Islam. Jika kita bermasalah ataupun tidak mengikuti apa yang dibawakan oleh Al-Quran dan hadis, so kita akan terpesong jauh daripada kebenaran yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan dapat kita jelaskan di sini bahawa akidah ni sangat penting. So macam kita nak kukuhkan akidah kita dengan menghadiri majlis ilmu, kuliah dan sentiasa meningkatkan keimanan dan
ibadat kita kepada Allah SWT, akidah kita dan menguatkan akidah kita daripada diseleweng ataupun terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat yang berleluasa pada masa ini. Okey, sebelum saya mengakhiri poin kita pada hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada ketiga kita, iaitu Puan Nur Izzati binti Nazir sebagai Ketua Agama Islam Kuala Kangsar, dan panel yang kedua kita iaitu Dr. Nur Akira sebagai pensyarah Universiti Sa'adat Bangsa Malaysia, terima kasih, dan Dr. Nur Fatihah binti Hanafi sebagai pensyarah kanan Universiti Kebangsaan Malaysia di Bangi Selangor. Okey, sebelum akhiri bicara forum perdana kita pada hari ini, timbullah serangkap pantun yang berbunyi, tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sebelum saya akhiri forum pada kita hari ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel kita yang hebat ini pada hari ini kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat pada hari ini memberikan sedikit pencerahan dan input yang bermanfaat kepada kita semua, insya-Allah. Sekian sahaja untuk forum perdana hari ini. Jika terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon diampun dan maaf. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang elok itu datangnya daripada kekhilafan diri kami sendiri. Saya akhiri forum perdana kita pada akhir ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Wallahu a'lam. Saya akhiri forum perdana kita pada malam ini dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan kita berjumpa lagi pada minggu hadapan, insya-Allah.